السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستهديه ونشكره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا أعضاء ولا هيئة ولا صورة ولا شكل ولا جهة ولا مكان له. كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Surah Yunus ayat 63. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال الإمام الغزالي رحمه الله لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali bersama-sama kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Karena dengan limpah rahmat dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita berkumpul dan berhimpun di tempat yang penuh dengan keberkatan ini, tuan-tuan. Baitun min buyutillah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa yang telah kita lakukan dengan keberkatan majlis yang kita adakan pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita niatkan ikhlas lillahi taala dan kita sama-sama niatkan untuk beriktikaf di dalam masjid supaya kita mendapatkan pahala iktikaf dalam masjid pada malam ini insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran seperti mana yang telah dibacakan dalam surah Yunus, yang telah dibacakan dalam muqaddimah sebentar tadi, ayat yang ke-63 dari surah Yunus. Mafhum daripada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mafhumnya, ketahuilah bahwasanya golongan para wali Allah, mereka ini adalah golongan yang tidak takut, yang tidak akan merasai kebimbangan setelah kematian mereka, dan mereka tidak akan sama sekali berasa sedih setelah mereka mengalami kematian. Siapakah golongan para wali Allah tersebut, tuan-tuan?
Maka dalam ayat yang seterusnya, dalam ayat nombor 3 dari surah Yunus tersebut menyatakan bahawa alladzina amanu wa kanu yattaqun, iaitulah mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya, dan mereka ini golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang hati dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan para wali Allah ini adalah golongan yang taat kepadanya. Dan tentu sekali yang dikatakan golongan wali Allah adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah golongan yang benar-benar bersyukur di atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah satu golongan yang tidak akan sekali-kali menggunakan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Mattakhadallahu waliyan jahila." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan di kalangan orang-orang yang jahil itu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan di kalangan wali Allah taala itu orang-orang yang jahil. Maknanya tuan-tuan, nak jadi golongan wali Allah, nak jadi golongan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah berilmu. Hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan segala perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atasnya, dan meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ke atasnya. Maka untuk seseorang itu mengetahui apakah perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atasnya, dan meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ke atasnya, maka tak dapat tidak dia kena tahu, dia kena kenal apakah perkara yang diwajibkan oleh Allah taala ke atasnya untuk dilaksanakan, dan apakah pula perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atasnya untuk ditinggalkan. Maka golongan para wali Allah, tuan-tuan, mereka adalah golongan yang sangat-sangat bertakwa, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu tamakkun, mantap dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang di kalangan mereka adalah Sayyid Ahmad Ar-Rifa'iyul Kabir radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang wali yang hidup pada kurun yang ke-6 Hijriyah. Nama beliau Abul Abbas Al-Qutbul Ghawthul Jami' Al-Syeikh Al-Sayyid Ahmad bin Ali Ar-Rifa'i Al-Husaini radhiyallahu anhu wa ardah. Beliau berketurunan Al-Husaini, yaitu anak cucu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i, beliaulah yang telah mengasaskan tariqah Rifa'iyah, yang mana kata para ulama tariqah Rifa'iyah ini min aqdamit turuqat. Tariqah Rifa'iyah ini adalah di antara tariqat yang paling lama. Dan beliau Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i ini adalah seorang sufiyah as-sadiqin, salah seorang di kalangan ahli sufi yang benar, tuan-tuan. Ahli sufi yang benar di sini maknanya yang benar-benar yang benar-benar komit, yang benar-benar melaksanakan apa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i ini, tuan-tuan, beliau sangat terkenal dengan sifat tawadhu'nya, sehingga diceritakan, tuan-tuan, satu ketika tatkala beliau berjalan bersama dengan anak-anak muridnya, maka ketika itu beliau diperhatikan oleh seorang Yahudi. Yahudi ini dia pernah mendengar tentang Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i, seorang ulama yang hebat, yang mempunyai ramai pengikut. Lalu dia mengambil kesempatan itu, tuan-tuan, untuk menguji tahap kesabaran Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i dan menguji sikap tawadhu'nya Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i. Maka apa yang berlaku, tuan-tuan? Yahudi tersebut menyekat Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i ketika beliau sedang berjalan. Kemudian kata Yahudi tersebut,
Ya Sayyid, anta afdal am kalb afdal? Wahai tuan, siapa yang lebih afdal, engkau ke tuan ataupun anjing? Subhanallahil azim. Bayangkan tuan-tuan, Sayyid Ahmad Ar-Rifai ketika itu bersama dengan anak-anak muridnya yang begitu ramai, disekat oleh seorang Yahudi, ditanya pula dengan soalan yang keji. Wahai tuan, antara tuan dengan anjing mana lebih afdal? Sayyid Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu, beliau adalah salah seorang di kalangan anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keberkatan datuknya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalir dalam jasadnya, tuan-tuan. Beliau berakhlak dengan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ditanya dengan soalan sedemikian, tuan-tuan, beliau tetap bersabar. Bahkan beliau berjaya mengawal nafsu beliau. Langsung tidak marah pada ketika itu. Maka kata Sayyid Ahmad Ar-Rifai dengan penuh ketenangan, inna jawtu ala sirati fa ana afdal. Kalaulah aku selamat ketika mana melintasi titian sirat, maka aku lebih afdal daripada anjing. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, lihat akhlak Sayyid Ahmad Ar-Rifai yang ditunjukkan kepada Yahudi tersebut. Lalu apabila Yahudi tersebut mendengar jawapan Sayyid Ahmad Ar-Rifai, beliau terpikat dan terpesona dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Akhirnya tuan-tuan, beliau mengucapkan syahadah di depan di depan Sayyid Ahmad Ar-Rifai dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada yang berhak, aku bersaksi bahawasanya tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawasanya Muhammad itu merupakan utusan Allah. Lihat tuan-tuan, dengan sikap tawaduk yang ada dalam jasad Sayyid Ahmad Ar-Rifai, kemudian ditonjolkan dengan kata-katanya tersebut ketika mana disoal oleh Yahudi tersebut, akhirnya menatijahkan satu natijah yang cukup besar. Islamnya seorang Yahudi disebabkan akhlak Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Allahu Akbar. Kemudian bukan setakat itu saja tuan-tuan, kerabat-kerabat Yahudi tersebut turut meluk Islam. Begitu juga dengan sahabat-sahabat handainya juga memeluk Islam. Maka itu natijah daripada sikap tawaduk yang terzahir menerusi pribadi Sayyid Ahmad Ar-Rifai ketika itu, tuan-tuan. Itu salah satu daripada cerita tentang Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Tawaduk ni, tuan-tuan, adalah salah satu daripada ibadah yang sering dilupakan oleh manusia. Seperti mana yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innakum lataghfuluna an afdalil ibadati at-tawadhu'. Sesungguhnya kalian akan melalaikan, kalian akan melupakan tentang seafdal-afdal ibadah, yaitu tawadhu'. Maka berdasarkan kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, difahami bahawa ramai di kalangan manusia yang melupakan tentang sikap tawadhu'. Maka salah seorang di kalangan tokoh yang begitu zahir sikap tawadhu'nya itu, yang begitu masyhur dengan sikap tawadhu'nya itu adalah Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, tentang Sayyid Ahmad Ar-Rifai ini, tuan-tuan, masyhur di kalangan para ulama, beliau ini dalam setahun ada satu malam yang mana sejumlah 100,000 manusia akan berhimpun bersama dengan Sayyid Ahmad Ar-Rifai di zawiyahnya. Para ulama sufi, tempat mereka mengadakan majlis zikir mereka dinamakan zawiyah. Maka Sayyid Ahmad Ar-Rifai dalam setahun ada satu malam yang diperuntukkan untuk beliau berhimpun bersama-sama dengan pengikut beliau. Dan diceritakan bahawa malam tersebut, tuan-tuan, yang datang kepada Sayyid Ahmad Ar-Rifai seramai 100,000 manusia. Allahu Akbar. Jumlah yang cukup besar. Berhimpun di tempat beliau, di zawiyah beliau. Dan kata para ulama, Sayyid Ahmad Ar-Rifai ketika itu
berjaya atau berhasil untuk menampung segala kos minuman dan makanan. Beliau yang menyediakan makanan dan minuman yang mencukupi bagi semua tetamu yang hadir di majlis tersebut pada hari itu. Dan kata para ulama, Sayyid Ahmad Rifai bukanlah di kalangan orang-orang yang berada, bukan di kalangan abnaul muluk, bukan di kalangan anak-anak raja, bukan. Laisa min abnail wuzara. Beliau juga bukan di kalangan anak-anak para menteri ataupun gubernur. Bahkan beliau adalah seorang ulama at-taqiyuz zahid. Seorang ulama yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang cukup zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggunakan karamah kepada Sayyid Ahmad Ar-Rifai, yang mana dengan karamah tersebut beliau berjaya untuk menyediakan makanan bagi seluruh tetamu yang hadir, yang ketika itu bilangannya 100,000 orang kesemuanya. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, khalifah kepada Sayyid Ahmad Ar-Rifai, khalifah beliau dan khalifah kepada khalifah beliau, ketika beliau masih hidup, bilangan mereka hampir kepada 100,000 orang, hampir kepada 180,000 orang. 180,000. Maknanya tuan-tuan, khalifah kepada Sayyid Ahmad Ar-Rifai sangat ramai. Itu ketika hayat baginda, hayat beliau, ketika beliau masih lagi hidup. Dan terzahir karamah di tangan khalifah-khalifah beliau. Di antara karamah pengikut tariqah Rifaiyah yang masyhur, yang diriwayatkan oleh para ulama, di mana mereka ini kebal dengan api, tuan-tuan. Diceritakan bahawa pengikut tariqah Rifaiyah, mereka akan mereka boleh masuk ke dalam ke dalam tempat pembakar roti, dalam bahasa Arab kita panggil afran atau furn. Mereka masuk dalam pembakar roti, di dalam tempat pembakar roti, yang mana dalam tempat tersebut, tuan-tuan, dia satu tempat yang besar. Kemudian ada dua para, belah kanan dan belah kiri. Okey. Panas, sangat panas dalam tempat pembakar roti tersebut. Dan khubbaz, yakni pembakar roti, dia akan membakar roti di sebelah di para yang belah kiri, manakala pengikut Sayyid Ahmad Rifai akan berada di sebelah kanan para, di para bahagian kanan di dalam tempat membakar roti tersebut, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun terganggu dengan kepanasannya di dalam tempat membakar roti tersebut. Dan mereka ni, tuan-tuan, pengikut tariqah Rifaiyah, ketika mana zaman jajahan Tatar, tentera Tatar terhadap Iraq, maka tariqah Rifaiyah, pengikut tariqah Rifaiyah ini, mereka keluar beramai-ramai mempertahankan Iraq ketika itu, negara mereka. Ada di kalangan mereka yang menunggang Asad, yang menunggang singa. Tunggangan mereka adalah singa. Dan di kalangan mereka, apabila berjaya menangkap di tentera Tatar, mereka akan hidupkan satu unggun api yang besar. Lalu mereka memegang tangan tentera Tatar, mereka bawa masuk ke dalam unggun api tersebut bersama-sama dengan tentera Tatar. Pun begitu, tuan-tuan, api tidak membakar mereka. Kerana yang menciptakan pembakaran adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan api. Seperti mana yang berlaku dalam peristiwa Nabi Ibrahim AS, bagaimana Nabi Ibrahim AS dibakar oleh Numrud dalam satu nyalaan api yang cukup besar. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan sejahtera ke atas Ibrahim. Maka api tersebut tidak membakar Ibrahim AS. Maka perkara yang sama berlaku kepada pengikut-pengikut tariqah Rifaiyah.
Mereka bawa masuk tentera Tatar ke dalam unggun api yang besar itu, tetapi api tersebut tidak menjejaskan mereka. Mereka berzikir dalam unggun api tersebut sehinggalah api terpadam, tuan-tuan. Itu di antara karamah yang Allah Taala kurniakan kepada para pengikut Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Dan Sayyid Ahmad Ar-Rifai terkenal dengan satu karamah yang begitu masyhur disebutkan oleh para ulama dan kitab-kitab mereka. Iaitulah diceritakan bahawasanya satu ketika Sayyid Ahmad Ar-Rifai menziarahi makam Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dan ketika itu adalah musim haji. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, tatkala berada di makam Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, Sayyid Ahmad Ar-Rifai telah pun melutut di hadapan makam Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dalam keadaan menangis yang sungguh-sungguh, tuan-tuan. Kerana rindu dan kasihnya beliau kepada datuk beliau, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Diceritakan, tuan-tuan, pada ketika itu ramai manusia yang turun hadir dalam majlis tersebut. Dan ramai juga di kalangan para ulama dan para fuqaha yang turun hadir dalam majlis Sayyid Ahmad Ar-Rifai ketika menziarahi makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan salah seorang di kalangan mereka adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani adalah seorang ulama yang hebat dan beliau masyhur dengan tariqah Al-Qadiriyah, pengasas kepada tariqah Qadiriyah. Lalu Sayyid Ahmad Ar-Rifai tatkala berteleku ataupun melutut di hadapan makam Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau memberi salam kepada datuk beliau. Kata beliau, "Assalamu alayka ya jaddi." Salam sejahtera ke atasmu wahai datukku. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari dalam kubur, tuan-tuan, menjawab salam Sayyid Ahmad Ar-Rifai lalu berkata, "Wa alaikassalamu ya waladi." Salam sejahtera juga ke atasmu wahai anakku. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, jawapan salam daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut didengari oleh manusia-manusia yang hadir pada ketika itu. Subhanallahil azim, ini satu karamah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Maka setelah itu Sayyid Ahmad Ar-Rifai membacakan beberapa bait syair. Kata beliau, "Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda aini wa hiya naibati wa hadhi dawlatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati." Di antara makna yang terkandung dalam bait syair tersebut, tuan-tuan, Sayyid Ahmad Ar-Rifai berkata, "Dari kejauhan telah kuhantarkan ruhku untuk ke sini wahai datukku, kerana rindu dan dendamku terhadapmu wahai datukku. Dan sekarang ini jasadku berada di hadapan makammu, kerana begitu rindu untuk bertemu denganmu wahai datukku. Apalah kiranya seandainya kamu menghulurkan tanganmu dari kuburmu untuk kukucup dengan bibirku." Subhanallahil azim. Sayyid Ahmad Ar-Rifai minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Rasul sallallahu alaihi wasallam menghulurkan tangan baginda yang mulia agar dikucup oleh dua bibirnya. Maka berlakulah karamah yang cukup besar pada ketika itu, tuan-tuan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menghulurkan tangan baginda yang mulia keluar daripada kubur baginda tersebut, lalu dikucup oleh Sayyid Ahmad Ar-Rifai sambil diperhatikan oleh ramai di kalangan para ulama dan para hadirin. Allahu akbar. Jadi perkara ini, tuan-tuan, bukan perkara mustahil. Perkara yang harus pada akal. Mustahil ada tetapi harus pada akal. Allah Subhanahu wa taala qadirun ala kulli syai'.
Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Allah Taala maha melakukan apa jua yang dikehendakinya. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah karamah yang besar yang berlaku kepada Sayyid Ahmad Ar-Rifai, di mana beliau mengucup tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara hakiki, secara yaqadhah, iaitu secara sedar, bukan dalam keadaan mimpi. Dan perkara tersebut, kata para ulama, ialah satu perkara yang harus berlaku, harus pada akal. Kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis baginda, "Al-anbiya ahya'un fi quburihim yusallun." Golongan para anbiya, mereka ini hidup dalam kubur mereka, melakukan solat dalam kubur mereka. Karamah yang terzahir pada tangan Sayyid Ahmad Ar-Rifai ini, tuan-tuan, pada hakikatnya juga ia merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini bahawasanya karamah itu iaitu perkara-perkara yang mencari adat, yang menyalahi adat kebiasaan yang berlaku di atas tangan golongan para wali Allah, ia adalah satu perkara yang benar, tidak dimungkiri. Walaupun ia adalah satu perkara yang luar biasa, tetapi kita mengatakan ia adalah satu perkara yang benar. Dan karamah itu juga kata para ulama, karamah yang berlaku kepada golongan para wali Allah, ia pada hakikatnya juga merupakan mukjizat kepada Nabi yang menjadi ikutan kepada wali tersebut. Ini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah, kita menerima karamah yang berlaku kepada golongan para wali Allah. Adapun golongan-golongan yang sesat di luar sana, seumpama golongan Wahabiyah, mereka ini adalah satu golongan yang mengingkari karamah yang berlaku kepada golongan para wali Allah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Sayyid Ahmad Ar-Rifai ini, tuan-tuan, beliau apabila beliau mengucapkan ucapan, yang keluar daripada mulut beliau itu adalah mutiara-mutiara kata yang sangat-sangat bernilai, yang memberi pengajaran yang cukup hebat kepada manusia yang berakal. Dan di antara salah satu daripada ucapan beliau yang cukup memberi kesan kepada umat Islam dari sudut akidah, kata beliau, "Ghayatul ma'rifati billahi al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan." Kata beliau, kemuncak dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini kewujudan Allah Subhanahu wa taala bila kaifin wala makan, tanpa Allah Subhanahu wa taala menyerupai makhluknya dan tanpa Allah Subhanahu wa taala bertempat. Ghayatul ma'rifati billah, sehabis-habis seseorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemuncak dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala wujud, dan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala mawjudun bila makan, Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Ini adalah kemuncak dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lebih tinggi daripada itu lagi, tuan-tuan. Maka seandainya ada orang mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy, ataupun ada orang yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala di langit, ataupun yang mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana, maka ketahuilah bahawasanya pada hakikatnya orang tersebut tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kerana i'tiqad yang sahih, i'tiqad yang benar adalah seperti mana yang dinyatakan oleh Sayyid Ahmad Ar-Rifai, yaitu Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat, bukan di atas arasy, bukan di langit, bukan di bumi, dan bukan berada di mana-mana. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kenyataan Sayyid Ahmad Ar-Rifai ini, tuan-tuan, benar-benar memberi kesan kepada jiwa kita, dalam lebih-lebih lagi kepada kita golongan Ahlussunnah wal Jamaah, kerana ia bersangkut paut dengan soal akidah, pegangan, tuan-tuan. Dan apa yang dikatakan oleh Sayyid Ahmad Ar-Rifai ini juga, tuan-tuan, ia selari dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam
dan selari juga dengan ayat suci Al-Quranul Karim, ayat yang ke-11 dari surah Asy-Syura, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada satu pun yang sepertinya, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu kan Ahlussunnah wal Jamaah lah meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan cahaya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan cahaya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kegelapan, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kegelapan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang padanya ada anggota-anggota yang besar dan ada anggota-anggota yang kecil. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya sebarang anggota yang kecil maupun anggota yang besar. Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan di kanan kita maupun di kiri kita, tak dikatakan di depan kita ataupun di belakang kita, ataupun di atas kita maupun di bawah kita. Kerana yang hanya diliputi oleh arah yang 6 adalah makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menciptakan makhluk, tuan-tuan, tidak sama dengan makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh arah yang 6. Sebahagian manusia, tuan-tuan, mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala di langit. A'udzubillah. Sedangkan kata para ulama, as-samaa'u maskanul malaikah. Langit itu merupakan tempat bagi para malaikat. As-samaa'u mashhunatun bil malaikah. Langit itu penuh dengan para malaikat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu jarak seluas 4 jari manusia, melainkan pada jarak tersebut di atas tidak ada satu jarak di atas langit seluas 4 jari, melainkan pada jarak tersebut ada malaikat yang mengisinya. Qiyam, yang berdiri, yang rukuk, yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sebagian manusia yang mengatakan bahawasanya Allah taala di langit, maka dakwaan ini adalah dakwaan yang tidak benar, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala bukan di langit. Mereka mengatakan bahawasanya Allah taala di langit, berdalilkan konon-kononnya bila manusia berdoa, manusia mengangkat tangan ke arah langit, maka kata mereka Allah taala di langit kalau begitu. A'udzubillah. Sedangkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, salah seorang di kalangan ulama yang taraf Al-Hafiz, yang masyhur dengan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, di kalangan fuqaha Syafi'iyah yang hebat, beliau ketika mensyarahkan Sahih Muslim, beliau mengatakan bahawasanya langit itu merupakan kiblat kepada doa, seperti mana Ka'bah itu merupakan kiblat kepada solat. Maka tatkala seseorang itu melakukan solat menghadapkan dadanya ke arah Ka'bah, bukan bermakna Allah Subhanahu wa taala berada di Ka'bah ataupun berada di Masjidil Haram. Tidak, tuan-tuan. Karena Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Tetapi mereka menghalakan dada kita dan sebagian besar daripada anggota kita ke arah Ka'bah, kerana Ka'bah itu merupakan kiblat kepada solat. Maka begitulah juga kata Al-Imam An-Nawawi, tatkala seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menghalakan tangannya ke arah langit, bukan kerana Allah taala di langit, tetapi kerana langit itu merupakan kiblat kepada doa. Langit merupakan kiblat kepada doa. Tuan-tuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jelas i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Allah taala bukan duduk di atas arasy seperti mana dakwaan golongan Wahabiyah di luar sana. Allah Subhanahu wa taala bukan di langit, Allah taala bukan di bumi, dan Allah Subhanahu wa taala bukan berada di mana-mana. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, saya ada buat sebuah kitab yang berjudul Pohon Agama. Pohon Agama ini dikarang oleh As-Sultan Al-Mu'azzam Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor Darul Ihsan. Okey. 100 tahun yang lalu. Sultan Selangor Darul Ihsan 100 tahun yang lalu ni, Sultan Mu'azzam Alauddin Sulaiman Shah ni adalah seorang sultan lagi seorang alim. Beliau adalah seorang sultan, dan dalam masa yang sama beliau juga seorang ulama. Subhanallahil azim. Allah Taala menggunakan kepadanya 2 perkara, iaitu kehebatan dalam memimpin
dan kekuatan dari sudut ilmu pengetahuan. Dalam halaman yang ke-10 beliau mengatakan, maka tiada ia di atas sesuatu dan tiada ia di bawah sesuatu, dan tiada ia di kanan sesuatu dan tiada ia di kiri sesuatu, dan tiada ia di hadapan sesuatu dan tiada di belakang sesuatu, dan tiada baginya atas dan tiada baginya bawah, dan tiada baginya kanan dan tiada baginya kiri, dan tiada baginya hadapan dan tiada baginya belakang, dan tiada bermasa dan tiada bertempat, dan tiada disifatkan zatnya dengan kecil atau besar atau panjang atau pendek, dan tiada bersifat zatnya dengan warna putih atau kuning atau hijau atau barang sebagainya. Kerana kesemua sifat-sifat tersebut adalah sifat makhluk, tuan-tuan. Kemudian ini sebuah lagi kitab, tuan-tuan, berjudul kitab Hidayatul Mutafakkirin. Judul kitab ini Hidayatul Mutafakkirin, karangan Syekh Husain Nasir bin Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari, masyhur dengan nama Tuan Husin Kedah. Satu ketika dahulu pernah menjawab jawatan mufti di Kedah. Pada halaman yang ke-6, tuan-tuan, beliau berkata, Allah Ta'ala itu bukan ia jirim dan jisim dan jauhar fard, dan tiada ia berpihak dan tiada ia pada satu pihak bagi jirim, dan tiada ia bertempat dan tiada ia bermasa, dan tiada ia bersifat dengan kecil dan tiada ia bersifat dengan besar, dan tiada ia bersifat dengan segala sifat yang baharu ini. Subhanallahil azim. Kemudian dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, karangan Tuan Minal Fatani, seorang ulama dari Terengganu. Dalam kitab ini, tuan-tuan, pada halaman yang ke-6, beliau berkata, kita bagi laluan terlebih dahulu untuk azan, insyaAllah. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, karangan Tuan Minal Fatani, pada halaman yang ke-6 beliau berkata, maka jika berkata bagi engkau oleh yang berkata, di mana Allah Ta'ala? Maka jawabnya, tiada ia pada tempat dan tiada lalu atasnya oleh masa. Dan jika berkata ia bagi engkau, betapa Allah Ta'ala, ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala, maka kata olehmu baginya, laisa kamitslihi syai'. Artinya tiada seumpamanya sesuatu pun. Maka jelas Tuan Syekh, yakni Tuan Minal Fatani juga mengajarkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Ini sebuah lagi kitab, tuan-tuan. Nama kitab ini Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid, karangan Al-Alimul Allamah Syekh Wan Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur Kutan Al-Kelantani, iaitu seorang ulama Kelantan. Dalam kitab ini, tuan-tuan, pada halaman yang ke-10, beliau mengatakan bahawa dan tiada ia bertempat dan tiada bermasa, kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu ada ia dahulu daripada dijadikan tempat dan masa. Kemudian kata beliau lagi, dan barang yang terlintas pada hati, maka Allah Ta'ala menyalahi akan demikian itu. Maknanya, apa juga yang tergambar dalam fikiran kita, tuan-tuan, yang terlintas dalam hati kita tentang Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahawasanya itu adalah makhluk. Kata-kata Syekh Syekh Abdul Rahman, Syekh Wan Ali bin Abdul Rahman Kutan Al-Kelantani ini, ia selari dengan kata-kata Imam Ahmad ibn Hanbal. Kata Imam Ahmad, mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu dhalik. Apa juga yang tergambar di fikiranmu, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Karena segala perkara yang kita gambarkan dalam fikiran kita ini, tuan-tuan, adalah makhluk, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Dan ini sebuah lagi kitab, tuan-tuan, namanya kitab Tuhfatur Raghibin,
fi bayani haqiqati imanil mu'minin. Pada halaman yang ke-17, Tuan Syekh ada menyatakan tentang satu kaum, satu puak yang namanya golongan Mujassimah. Maka kata Tuan Syekh, ada pun kaum Mujassimah, maka setengah daripada mereka itu i'tiqad bahawa Allah Ta'ala itu jauhar yang mawjud. Dan setengah mereka itu i'tiqad bahawa Allah Ta'ala itu jisim tetapi tiada seperti jisim yang lain. Dan setengah mereka itu i'tiqadnya bahawa Allah Ta'ala seperti rupa manusia. Dan setengah mereka itu i'tiqadnya bahawa ada bagi Allah Ta'ala daging dan darah dan anggota muka dan tangan dan kaki dan jari. Dan setengah mereka itu i'tiqadnya bahawa ada Allah Ta'ala baginya rupa tetapi tiada kami mengetahui betapa rupanya. Dan setengah mereka itu i'tiqadnya bahawa Allah Ta'ala datang dan turun dengan zatnya, serta bergerak dan berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Dan setengah mereka itu i'tiqadnya bahawa Allah Ta'ala duduk di atas arash. Maka tuan-tuan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, pengarang kitab Tuhfatul Raghibin ini, kemudiannya menukilkan kata-kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama mufassirin yang cukup hebat yang terkenal dengan kitab Tafsir Al-Kabir. Beliau menukilkan kata-kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dengan kata beliau, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi yang Mujassimah itu musyabbihah dan musyabbihah itu kafir, kerana diisbatkannya bagi hak Allah Ta'ala berjisim dan akan jisim itulah yang disembahnya. Dan barang siapa yang menyembah jisim, maka seanya jadi kafir ia. Subhanallahil azim. Satu kenyataan yang cukup penting, yang cukup jelas daripada ulama kita tuan-tuan, tentang hukum orang yang menyamakan antara Allah dan makhluk, di mana mereka ini adalah golongan yang pada hakikatnya tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka ini adalah satu golongan terkeluar dari Islam. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akidah seluruh para wali Allah, akidah seluruh para ulama yang hakiki, ulama yang benar, akidah seluruh para malaikat. Barang siapa yang berpegang dengan akidah ini tuan-tuan, maka ternyata dia akan menjadi di kalangan golongan yang terselamat, dan insya-Allah akan dimasukkan ke dalam syurga bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak insya-Allah. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ada orang yang mendakwa bahawa Allah, i'tiqad yang benar adalah meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam ataupun duduk di atas arash, maka ketahuilah bahawasanya akidah tersebut adalah akidah yang fasidah, akidah yang sesat, yang bercanggah dengan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada orang mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit, maka ketahuilah juga bahawasanya kenyataan tersebut, dakwaan tersebut adalah dakwaan yang fasidah, dakwaan yang tidak benar, yang bercanggah dengan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada orang mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di mana-mana tuan-tuan, maka begitu juga ia adalah satu dakwaan yang tidak benar, yang bercanggah dengan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang benarnya adalah Allahu mawjudun bila makan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa bertempat. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini adalah satu perkara yang dapat difahami, dan mudah-mudahan kita dapat sampaikan apa yang kita dapat pada malam ini kepada anak cucu kita dan jiran-jiran kita yang tak hadir pada malam ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala murahkan rezeki kita, Allah Ta'ala panjangkan umur kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakit-penyakit yang kita alami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpunkan kita semua dalam syurga Firdaus seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpunkan kita pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita tahlil 3 kali dan selawat 3 kali sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أكرمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.